Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, jadi pada minggu ini, right, sekurang-kurangnya untuk kelas hari ini, kita akan melihat kepada dua bukti yang menyokong bahawa fenomena pemanjangan masa dan juga pemendekan jarak yang kita telah bincangkan setakat ini benar-benar berlaku. Teori kerelatifan khas ni, dia kesan-kesan yang diramalkan oleh teori kerelatifan khas ni, dia hanya ketara sekiranya sesuatu jasad itu bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Right? Sebab itulah kita dalam kehidupan seharian kita tidak nampak ataupun kita tidak mengalami masa menjadi semakin tempoh masa menjadi semakin pendek, semakin panjang ataupun jarak mengecut. Right? Kita tidak bergerak dengan cukup laju untuk mengalami ataupun untuk merasai kesemua fenomena-fenomena ini. Right? Tetapi ada saja jasad-jasad di alam semesta ini yang bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Right? Dan salah satu contoh jasad yang bergerak menghampiri kelajuan cahaya adalah zarah-zarah bertenaga tinggi, high energy particles. Right? Memandangkan zarah-zarah ini ringan dan pada masa yang sama juga berkelajuan tinggi, jadi dia mempunyai telekinetik yang sangat tinggi lah. Right? Jadi contoh zarah-zarah ni adalah seperti zarah muon, zarah pion, right? Elektron bertenaga tinggi. Right? Kebiasaannya benda-benda yang boleh bergerak pada menghampiri kelajuan cahaya di alam semesta ni adalah objek-objek yang ringan, right? Yang dan mandangkan zarah sangat ringan, right? Zarah seperti elektron, proton, neutron ini semuanya 10 kuasa negatif 26, 10 kuasa negatif 30 kilogram beratnya. Maka apabila kalau kita ingin melihat kesan kerelatifan khas, right, kita perlu melihat tabiat zarah-zarah ini. Right? Jadi kalau kita boleh bergerak menghampiri kelajuan cahaya, maka kita akan merasai kesemua fenomena-fenomena ini. Masa akan menjadi semakin panjang dan jarak akan menjadi semakin pendek. Memandangkan kita tidak bergerak pada kelajuan itu, maka kita merasainya lah. Right? Tapi itu tak maksud yang fenomena-fenomena ini tidak berlaku. Right? Cumanya fenomena-fenomena ini dia kiranya dia terhijab daripada merasai fenomena-fenomena ini sebab ialah kita tidak bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Tapi ada jasad-jasad yang bergerak pada kelajuan cahaya, menghampiri kelajuan cahaya, dan untuk jasad-jasad ini seperti zarah bertenaga tinggi ini memang kita lihat, memang kita kesan bahawa fenomena yang kita ramalkan dalam teori kerelatifan memang benar-benar berlaku kepada mereka. Right? Jadi kalau ada orang bertanya apa bukti teori kerelatifan khas Einstein ni betul, right? Maka kita akan kemukakan bukti dari segi tabiat zarah-zarah bertenaga tinggi ini. Right? Satu lagi medan ataupun satu lagi lapangan di mana teori kerelatifan khas ni menjadi penting adalah sekiranya kita sendiri bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Misalnya kalau kita nak meneroka angkasa lepas, right? Angkasa lepas tu luas, jadi sekiranya kita ingin melawat bintang yang berdekatan dengan kita dalam jangka hayat kita, katakan dalam tempoh 60 tahun, 70 tahun, maka kita perlu bergerak menghampiri kelajuan cahaya, right? So that we can cover more distance in less time, right? And when we start traveling close to the speed of light, then we will experience time dilation and length contraction, right?
Tapi memandangkan umat manusia masih belum memiliki teknologi untuk bergerak menghampiri kelajuan cahaya, maka kita belum berpeluang untuk merasai kesemua fenomena-fenomena inilah, right? Kita hanya boleh uh, menghayalkan fenomena-fenomena ini, right? Kita boleh membayangkan, oh kalau aku boleh bergerak, kalau aku seorang angkasawan dan bergerak pada 80% kelajuan cahaya, apa yang akan berlaku? Dan cumanya hayalan ataupun angan-angan kita tu dipandu oleh formula, right? Kita bukan angan-angan kosong, tapi angan-angan yang dipimpin oleh teori-teori fizik, right? So kiranya ada dua bukti yang berbeza yang menyokong kesahihan teori kerelatifan khas Einstein. Yang pertama adalah bukti daripada bukti semula jadi, yakni apa yang berlaku pada zarah-zarah bercas, zarah-zarah bertenaga tinggi. Dan kedua adalah bukti buatan manusia, dalam arti kata kalau kita meneroka angkasa lepas dan kalau kita bergerak pada kelajuan cahaya dan apa yang kita akan rasai. Right? Jadi kedua-dua ni kedua-dua bukti ni kita ambil daripada um, perkembangan yang terkini dalam fizik lah. Right? Apabila kita bercakap tentang zarah bertenaga tinggi ini, kita dah masuk ke dalam rantau zarah, rantau fizik kezarahan. Kita dah masuk bidang particle physics, right? Jadi bila kita bercakap tentang, kita akan bercakap tentang pemucuk zarah, tentang antijirim, tentang zarah-zarah zarah-zarah seni yang membina semua jirim di alam semesta, right? Manakala bila kita bercakap tentang penerokaan angkasa lepas, apabila kita bercakap tentang me, me, melintasi ataupun melintasi angkasa lepas menghampiri kelajuan cahaya, maka kita pun sedang bercakap tentang masa depan sebenarnya, right? Jadi kedua-dua contoh ni dia mewakili perkembangan terkini dalam bidang fizik, right? That is a nice thing about learning special relativity. You get to look at example from the cutting edge of physics, right? Kita kalau macam kalau belajar macam mekanik klasik ataupun elektronik ataupun medan EM sekalipun, kita biasanya akan ambil contoh daripada abad ke-17 ke-18, right? Sebab memang itu pun zaman di mana teori-teori tersebut dibangunkan. Tetapi bila kita bercakap tentang teori kerelatifan khas ni, kita boleh mengambil contoh daripada zaman sekarang lah. Jadi it is quite exciting, right? So kalau awak ingat dalam kuis 4, kuis minggu lepas, ada beberapa soalan. Actually ada dua soalan yang berkenaan dengan zarah bertenaga tinggi. Yang pertamanya, kenapa warna biru? Yang pertamanya adalah soalan nombor 8 ni, right? Suppose that the muon experiment had been conducted with muons moving at speed of 60% the speed of light. What would be the half-life measured for these muons by an earthbound observer, right? Jadi di sini ada beberapa kata kunci dalam soalan ni yang awak kena faham. Yang pertamanya adalah apa yang dimaksudkan dengan muon, right? Kemudian apa yang dimaksudkan dengan separuh hayat ataupun half-life kat sini. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan earthbound observer kat sini, right? Jadi itu 3 kata kunci dalam soalan ini. Okay. Akhirnya soalan nombor 8 ni dia berkenaan dengan time dilation, right? Jadi kita hanya perlu menggunakan kita formula, right? Kalau kita tanya apa formula yang patut kita gunakan untuk soalan nombor 8 ni, kita hanya perlu menggunakan formula delta T time sama dengan delta T 1 tolak V over C squared, right? Itu saja formula yang kita perlu gunakan, right? Cumanya meskipun ini saja formula yang digunakan, tetapi macam saya sebut sebelum ni lah, untuk soalan-soalan kerelatifan khas ni, cabarannya bukan terletak pada matematiknya,
It's not so much about the mathematics, because the mathematics is quite straightforward, right? It's just arithmetic macam ni saja kan. Yang menjadi mencabar adalah untuk mengetahui apalah yang kita nak masukkan dalam V kat sini, apa yang kita nak masukkan dalam delta T kat sini, dan apa yang kita nak masukkan dalam delta T petik kat sini, right? Sebelum kita nak tahu apa yang kita nak masukkan dalam delta T petik, delta T dengan V tu, kita kena faham dulu soalan ni nak apa sebenarnya, right? Jadi untuk memahami apa yang soalan tu mahukan, right, kita kena pasti dulu pasti dulu apa kata kunci dalam soalan ni. Kemudian berdasarkan kata kunci tu kita kena faham apa sebenarnya soalan ni ceritakan, right? Kita kena faham senario ataupun situasi yang diceritakan oleh soalan ini, right? Jadi biasanya untuk soalan kerelatifan khas ni, katakan awak ada 1 jam, right? 1 jam untuk menjawab soalan nombor 8 ni. Kebiasaannya apa yang akan berlaku adalah awak akan luangkan mungkin 45 minit untuk memahami apa yang soalan tu nak. Kemudian 15 minit saja yang awak gunakan untuk membuat pengiraan. Dan itu satu yang normal, right? Jangan awak rasa macam aku ambil masa yang lama untuk memahami soalan ni. Aku ni mesti tak pandai, ataupun aku ni mesti tak aku ni mesti bebal, aku ni mesti bodoh kan. Jangan fikir macam tu, right? Jangan rasa rendah diri sekiranya awak semua mengambil masa, sekiranya if you find yourself taking a slightly longer time to understand the question, sebab soalan teori kerelatifan khas ni memang begitu sifatnya, right? You are supposed to spend a longer time understanding the question rather than actually doing the calculation, right? So that is the nature of special activity questions, right? So itu soalan pertama yang berkenaan dengan MUAN ni. Soalan yang kedua yang berkenaan dengan MUAN dalam ini, let's see, ini kenapa dia asyik tukar-tukar je punya tu? Okay, sorry. Adalah soalan yang ini, soalan nombor 6 ni. Cumanya dalam kes ni dia bercakap tentang meson, right? Tadi MUAN ni meson. Jadi sama juga macam soalan yang tadi tu, ada beberapa kata kunci yang perlu kita faham dalam soalan ni sebelum kita menjawabnya. Yang pertamanya adalah apa tu meson, right? Kemudian tiba-tiba ada makmal, right? Yang panjangnya X, right? Kemudian sekali lagi ada lifetime, ada sesuatu yang berkait dengan masa, right? Tadi bercakap tentang half life kan, yang ni bercakap tentang lifetime pula. Kemudian perkataan ini, decay, mereput. Jadi kalau bandingkan soalan nombor 6 dan soalan nombor 8 ini, right, ada persamaan di antara kedua soalan ni dalam arti kata kedua-duanya bercakap tentang suatu zarah, right? Sama ada zarah itu meson ke, ataupun muon ke, ataupun pion ke, ataupun kaon pun, dia bercakap tentang zarah yang bergerak pada kelajuan tertentu, right? Kemudian sesuatu berlaku pada zarah tu yang mempengaruhi berapa lama zarah tu boleh kekal wujud, right? Ialah mungkin untuk setengah daripada kita boleh cakap pasal lifetime ni kan. Lifetime apa dah pula, jangka hayat apa pula kan, sebab yalah zarah, boleh cakap tentang zarah. Zarah ni bukan suatu benda yang hidup, tahu tak? Tiba-tiba cakap pasal soalan cakap pasal jangka hayat kan. Berapa usia, berapa lama zarah tu wujud, atau berapa lama, so, kalau lifetime tu kalau nak terjemahkan masukkan Google Translate, lifetime dia akan terjemahkan sebagai jangka hayat kan. Jadi kalau kita nak faham sebutir meson bergerak melintasi satu makmal yang panjangnya X pada kelajuan V, kemudian meson itu, zarah meson itu mereput selepas hidup selama T, kan? Sebagaimana diukur oleh seorang pemerhati yang berada dalam makmal tersebut, right? Jadi kalau itu terjemahan kita kan, mula-mula ada sebutir zarah ni, namanya meson, right? Dan meson ni dia bergerak, right, dengan kelajuan V merentasi suatu makmal, sebuah makmal yang so kalau kita bayangkan macam inilah. So katakan ada makmal panjangnya X, right? Jadi ada zarah meson tu, right? Zarah meson tu dia bergerak melintasi makmal ni pada kelajuan V, right?
So itu je punya senario dia, right? So this is the meson, right? So darah tu dia akan bergerak daripada kiri ke kanan lah, dia akan bergerak ke sini, right? Kemudian dia kata decays, right? Decays after a lifetime T, right? Apa maksudnya bila kita bercakap tentang zarah ni mereput, right? Decays kalau dalam bahasa Melayu dia jadi reputan, mereput, right? Mereput. Dan untuk ini kita kena ingat balik apa yang awak semua telah pelajari tentang keradioaktifan, radioactivity. Mungkin dalam SPM, let's see, SPM tingkatan 5 dan juga dalam matrikulasi, right? Awak semua dah belajar tentang keradioaktifan, awak tahu ada 3 sinaran radioaktif, ada alfa, beta, gamma semua ni kan. Yang penting, isi yang penting yang awak kena faham adalah meson ni adalah zarah yang tidak stabil. It's an unstable particle. Right? Meson ni adalah zarah yang tidak stabil. Apa yang kita maksudkan bila zarah tu tak stabil? Itu dia bukan bermaksud zarah tu dia tak stabil dari segi dayanya ataupun dari segi tenaganya. Right? Bila kita kata zarah tu tak stabil, maksudnya zarah itu dia boleh bertukar, right? Dia boleh bertukar menjadi satu zarah lain. Right? Maksudnya kalau katakan kita ada zarah bernama A, right? Kalau kita kata zarah ni stabil, maksudnya zarah tu akan kekal zarah A selama-lamanya. Right? Misalnya proton. Proton adalah contoh zarah yang stabil. Kenapa? Sebab proton yang dicipta 14,000 juta tahun yang lalu di awal pembentukan alam semesta tu akan terus kekal sebagai proton sehinggalah hari kiamat nanti. Right? Jadi proton, neutron adalah contoh zarah yang stabil. Maksudnya kalau proton itu dicipta di awal waktu, di awal usia alam semesta, proton dan neutron tu akan kekal proton dan neutron sehinggalah ke penghujung waktu nanti. Right? Jadi itu adalah contoh zarah yang stabil. Right? Tetapi ada juga, ada banyak zarah-zarah yang tidak stabil. Artinya zarah tu mungkin diciptakan sebagai zarah A. Right? Zarah A. Kemudian selepas beberapa tempoh masa, right, zarah itu akan bertukar menjadi zarah B. Right? Jadi transformasi zarah A ke zarah B itu akan berlaku selepas satu tempoh masa. Right? Dan tempoh masa ni dia berbeza-beza lah mengikut jenis zarah tu. Right? Dan disebabkan zarah A tu boleh bertukar menjadi zarah lain, maka kita gelarkan zarah A itu sebagai zarah yang tidak stabil. Dia tak stabil dari segi identiti je, kan? Di awal waktu, kan, di awal penciptaan alam semesta, zarah tu diciptakan sebagai zarah A, kan? Kemudian beberapa saat selepas itu dia akan bertukar menjadi zarah B. Identiti dia akan berubah menjadi zarah B dan sifatnya akan berubah menjadi zarah B. Jadi zarah yang boleh berubah sifatnya ataupun yang cenderung untuk berubah identitinya, itu adalah contoh zarah yang tidak stabil, right? Dan apa yang berlaku adalah zarah yang tak stabil ni biasanya dia akan memancarkan sinaran radioaktif lah, right? Kenapa sesuatu nukleus itu atau satu unsur tu, kan, dia memancarkan sinaran alfa, sinaran gamma, sinaran beta? Sebab unsur asal tu tidak stabil, right? Dan dengan memancarkan sinar alfa, gamma dan sinar alfa, beta, gamma ni, zarah tu berubah menjadi unsur tu akan berubah menjadi unsur yang lebih stabil, right? Jadi bila kita bercakap tentang zarah ni,
awak kena faham ada zarah yang stabil, maksudnya dia punya identiti dia tak akan berubah sepanjang-panjang waktu lah. Tapi ada juga zarah yang akan berubah identiti dia. Dan zarah-zarah ini, zarah-zarah yang akan berubah identiti setelah sekian masa, zarah-zarah ini dipanggil sebagai zarah yang tidak stabil. Right? Dan apabila zarah, katakan dalam kes ni zarah A tu dia berubah menjadi zarah B, maka lama kelamaan apa yang akan berlaku adalah jumlah bilangan zarah A akan menurun, right? Sebab semakin banyak zarah A itu berubah menjadi zarah B, manakala jumlah bilangan zarah B itu akan menaik, right? Dan memandangkan jumlah bilangan zarah A itu menurun, maka kita juga kata zarah A itu mereput, right? Ataupun zarah A itu menempuhi proses reputan. Partikel A undergoes decay, right? Sebab bilangan dia menurun, right? Artinya kalau kita plot bilangan zarah A melawan masa, maka kita akan dapat graf yang sebegitu, right? Sebaliknya kalau kita plot, let me use a different color, biru. Kalau kita plot bilangan zarah B melawan masa, dan semakin lama zarah A menurun, maka semakin meningkatlah zarah B, right? Jadi ini bermaksud semakin lama zarah A menurun, bilangannya semakin sedikit bilangan je, sebab semakin banyak zarah A ini bertukar menjadi zarah B, dan disebabkan zarah A ini bertukar menjadi zarah B, maka bilangan zarah B ini akan semakin meningkat. Jadi kita dalam kes ni kita kata A decays to become B, right? Jadi artinya right? Artinya, katakan pada T sama dengan 0, kita ada 100 butir zarah A, right? 100 butir zarah A. Selepas katakan T 10 saat, right? Sekiranya selepas T 10 saat, bilangan zarah A itu berkurang menjadi katakan separuh daripada nilai asal, 50. Right? Kemudian 20 saat dia menjadi separuh lagi, 25. Right? Kalau korang tengok tempoh masa daripada sini ke sini, right? Bilangan zarah A ni dia dah berkurang menjadi separuh, right? 100 kemudian diseparuhkan jadi 50. Justru tempoh 10 saat ini, dia 10 second, is called the half life, right? Separuh hayat zarah A. Maksudnya setiap 10 saat, right, bilangan zarah A ni akan diseparuhkan, right? Jadi katakanlah asalnya kita ada 1000 zarah A, kemudian 10 saat lepas tu separuh daripada 1000, 500. Kemudian 10 saat lagi dia akan jadi 250. Kemudian kemudian 10 saat lagi akan jadi 125. Right? So daripada sini ke sini 10 saat, daripada sini ke sini 10 saat, dari sini ke sini 10 saat. Right? Jadi untuk zarah yang tak stabil, setiap zarah yang tak stabil ni dia ada separuh hayatnya yang tertentu. Right? Maksudnya untuk zarah A ni separuh hayat dia 10 saat. Artinya kalau kita ada 1000 butir zarah A ni, selepas 10 saat cuma 500 saja yang akan tinggal. Kalau kita tunggu 10 saat lagi, maknanya kalau kita tunggu 20 saat, hanya 250 butir saja yang tinggal. Kalau kita tunggu selepas 30 saat, hanya 125 butir saja yang tinggal. Artinya, dan sekiranya dia berlaku, maka kita kata bahawa zarah A ni sedang mereput. Right? Particle A is decaying. Right? Dan bergantung kepada jenis zarah tu, tempoh separuh hayat ni dia boleh jadi lama ataupun boleh jadi singkat lah, right?
setengah zarah dia separuh hayatnya lama, right? Bertahun-tahun barulah dia mereput menjadi zarah lain. Tetapi setengah zarah separuh hayatnya cepat. Maksudnya mungkin dalam beberapa mikrosaat dia dah mereput menjadi ataupun dia dah berubah, zarah tu dah berubah identiti menjadi zarah lain, right? Tapi yang pentingnya adalah untuk zarah yang tidak stabil, right? Untuk zarah yang tidak stabil, bilangannya akan berubah dengan masa dan tempoh pengurangan. Dan tempoh pengurangan zarah itu, berapa lama yang perlu kita tunggu untuk zarah tu berubah menjadi zarah lain, itu diberikan oleh separuh hayatnya, right? Jadi dalam kes meson ini, right, apa yang berlaku adalah kita buat tadi kan, ada X, kita ada makmal panjang dia X, kemudian zarah tu bergerak dengan kelajuan V, right? Kemudian dia kata after a lifetime T, zarah tu dia akan mereput. Maksudnya zarah meson ni dia akan bertahan, dia akan wujud selama T, right? Selama T, ni boleh saat, boleh minit, boleh jam, doesn't matter, right? Dia akan wujud selama T, kemudian selepas T tu meson ni akan berubah menjadi zarah lain, right? Dia akan jadi zarah dia bukan lagi meson, right? Dan masa T ni adalah masa yang diukur oleh seseorang yang berada dalam makmal ni. Maksudnya orang tu dia pegun dalam makmal. Maksudnya orang ni akan nampak muon tu, dalam kes ni meson tu bergerak relatif pada dia. Jadi memandangkan meson tu bergerak relatif kepada dia, maka T yang diukur oleh apa, Allahumma salli alaihi wasallam, oleh orang ni adalah T yang lebih panjang daripada tempoh hayat asalnya, right? So this T that is being measured, this is the dilated time. Dilated time. Artinya apa? Katakan meson ni dia mengambil masa 10 saat, right? 10 saat, dia hanya hidup selama 10 saat, dia hanya wujud selama dia hanya wujud selama 10 saat sebelum dia bertukar menjadi zarah lain, right? Memandangkan meson ni bergerak relatif kepada orang ini, maka orang ini dia akan mengukur tempoh hayat meson tu yang lebih lama daripada 10 saat, right? Maksudnya dalam kes ni kita bayangkan ada dua kerangka rujukan. Kerangka rujukan pertama adalah kerangka rujukan yang bergerak bersama-sama dengan meson ni, right? Kalau sekiranya kita berada dalam kerangka rujukan yang sama dengan meson ni, kita akan ukur tempoh hayat meson ni ada sebagai 10 saat. Maksudnya meson ni akan wujud selama 10 saat sebelum dia bertukar menjadi zarah lain. Itu yang kita akan ukur sekiranya kita bergerak bersama-sama dengan meson tersebut, right? Tetapi dalam ini kerangka rujukan yang pertama. Tetapi dalam kerangka rujukan yang kedua, iaitu kerangka rujukan makmal ni, memandangkan meson ni dia bergerak relatif kepada makmal. Right? The meson is moving relative to the lab. Right? Jadi kalau kita berada dalam makmal tu dan kita tengok meson tu akan bergerak relatif, akan bergerak melintasi kita. Tempoh masa untuk meson ni wujud akan menjadi lebih lama daripada 10 saat. Right? Because the 10 seconds
have dilated to become much longer, right? Depending on how fast the meson is moving lah, right? The faster the meson is moving, then the slower the time will be lah for the meson. Meaning ini bermaksud untuk orang dalam kerangka rujukan yang kedua ni, dia akan melihat, dia akan melaporkan yang meson tu, right? Meson tu bertahan lebih lama, right? Lebih lama daripada 10 saat. Meaning that untuk pemerhatian kedua ni, dia akan laporkan yang meson ni dia bertahan, contohnya dia bertahan 1.25 kali ganda lagi lama daripada meson daripada 10 saat ni. Meaning that katakanlah dia punya V-nya tu, bila V-nya tu adalah katakan 80, so 10 times 1.25, right? So this becomes, right? So katakan V tu sama dengan, I think apa nilai dia? 0.6, right? V tu sama dengan, katakan laju meson tu V sama dengan 0.6 C, artinya masa yang diukur oleh orang dalam kerangka rujukan kedua ni adalah 1.25 darab 10 saat, which gives us 12.5 seconds. Right? Artinya, orang dalam kerangka rujukan kedua ni, dia akan nampak meson tu wujud selama 12.5 saat sebelum meson tu berubah menjadi zarah lain. Tetapi untuk orang dalam kerangka rujukan yang pertama ni, yang pertama ni, dia hanya akan nampak meson tu wujud selama 10 saat sebelum meson tu berubah menjadi zarah yang lain. Maksudnya untuk orang dalam kerangka rujukan kedua ni, dia akan nampak meson tu wujud untuk tempoh masa yang lebih lama. Right? Right. So itu poin yang penting. Maksudnya pemerhati dalam makmal akan melaporkan bahawa meson wujud untuk tempoh masa yang lebih lama berbanding dengan tempoh masa yang dilaporkan oleh pemerhati satu, right? Pemerhati dalam makmal ni dua lah, pemerhati kedua, right? So memandangkan orang di dalam makmal ni, pemerhati yang kedua ni, dia nampak ataupun bukannya nampak, dia melaporkan yang meson tu wujud 2.5 saat lebih lama berbanding dengan masa yang dilaporkan oleh pemerhati pertama, right? Ini bermaksud yang meson tu dia seakan-akan hidup lebih lama lah, wujud lebih lama, right? Dan memandangkan meson tu wujud lebih lama, artinya meson itu boleh melintasi jarak yang lebih jauh. Kan? Sebab kalau katakan kalau meson tu dia let's see, kalau meson tu wujud selama 10 saat, right? Dia boleh melintasi jarak, let's see, V sama dengan D over T. So kalau nak tahu berapa jauh yang meson tu boleh bergerak dalam tempoh 10 saat ni, maka kita just darab laju meson tu V, right, dengan 10 saat lah. 10 saat. Right? So katakan kita dapat nilai, let's see, kita masukkan 0.6 0.6 C, 0.6 C. So ni dalam 0.6 C times 10
So this gives us berapa ni? 6C, right? Saya biarkan dalam sebutan C ya. So kalau meson tu wujud selama 10 saat, maka jarak yang dia boleh lintasi hanyalah 6C. Betul tulisan saya pagi ni. Tak maaf. Sebaliknya, sekira untuk pemerhati yang kedua ni pula, yang berada dalam makmal ni, dia akan mengukur yang meson ni wujud selama 12.5 saat. Berapa jauh meson ni akan bergerak dalam tempoh 12.5 saat tu? So, D sama dengan V darab dengan 12.5. Right. So, 0.6C darab 12.5. So, dapat apa ni? 0.6, sorry. 0.6 darab dengan 12.5 akan jadi 7.5C. Right? Jadi, kalau kita bandingkan nilai ini dengan nilai ini, kita boleh lihat bahawa untuk pemerhati dalam makmal tu, dia akan melaporkan first, muon tu wujud untuk tempoh masa yang lebih lama. Yakni muon tu wujud 2.5 saat lebih lama berbanding dengan masa yang dilaporkan oleh pemerhati yang pertama. Tu yang pertama, right? So muon, meson lives longer. Tu satu. Yang kedua, pemerhati yang kedua ni dia akan melaporkan bahawa meson ni dia boleh melintasi jarak yang lebih jauh berbanding dengan apa yang dilaporkan oleh pemerhati pertama. So meson covers or travels longer distance, right? So itu dua pemerhatian yang akan dilaporkan oleh pemerhati yang kedua ni, right? Pemerhati yang kedua dalam makmal ni dia akan laporkan yang meson tu dia hidup lebih lama, right? 2.5 saat lebih lama, dan dia akan melaporkan yang meson ni melintasi jarak yang lebih jauh dalam makmal tu 1.5 C lebih jauh berbanding dengan apa yang dilaporkan oleh pemerhati yang pertama, right? Dan ini berlaku akibat fenomena pemanjangan masa. This is due to time dilation. Right, time dilation. Kalau korang tengok kesimpulan ni, right? It lives longer, covers longer distance. Kalau kita gantikan, right? Kalau kita gantikan meson ni dengan angkasawan. Right? Tadi kita bercakap tentang zarah bertenaga tinggi, right? Kita cakap pasal meson, muon, kayon, payon, semua itulah. Tapi fizik yang sama juga boleh diguna pakai sekiranya kita gantikan zarah bertenaga tinggi ni kepada angkasawan. Maksudnya kalau ada angkasawan yang bergerak pada kelajuan 0.6C, dia pun akan, kita pun akan nampak dia mengalami kesan yang sama juga. Maksudnya kalau angkasawan ni bergerak pada kelajuan 0.6C, relatif pada kita, satu, kita akan nampak masa untuk dia, masa akan berdetik lebih perlahan untuk angkasawan. Justru kita akan nampak angkasawan hidup lebih lama. Hidup lebih lama, ataupun angkasawan tu dia akan lambat menua. Kan? Sebab itu maksudnya kalau kita kata seorang tu hidup lebih lama ataupun seorang tu masa berdetik dengan lebih perlahan untuk seseorang, artinya dia lambat tua lah kan. Itu maksudnya. So kita akan nampak yang angkasawan tu hidup lebih lama,
Dan yang kedua, so ini sama dengan ni lah, right? Dan yang kedua, kita juga akan nampak, kita akan melaporkan yang angkasawan tu, angkasawan boleh, bukan boleh, memang angkasawan menempuhi jarak yang lebih jauh. Sama seperti ini, right? Jadi bukan saja angkasawan tu je lambat menua, tetapi angkasawan tu kita akan dapati yang kita akan laporkan yang angkasawan tu boleh menempuhi jarak yang lebih jauh. Maksudnya dia boleh menempuhi jarak yang lebih jauh di antara, contohnya di antara bumi dengan bintang lain, right? So the astronaut, by travelling at 60% the speed of light, not only the astronaut will age slower, bukan saja dia akan menjadi tua dengan lebih perlahan, tetapi angkasawan tu boleh menempuhi jarak yang lebih jauh di angkasa, right? Kedua-dua kesimpulan ini bermaksud, ya, kedua-dua kesimpulan ni dia ada implikasi yang besar kepada penerokaan angkasa lepas. Sekiranya sebab kedua-dua kesimpulan ni bermaksud sekiranya kita bergerak menghampiri kelajuan cahaya, masa akan berlalu dengan lebih perlahan untuk angkasawan itu satu, dan angkasawan tu boleh menempuhi jarak yang lebih jauh. Ini memungkinkan angkasawan itu untuk melawati bintang-bintang berdekatan ataupun jarak yang jauh di angkasa lepas dalam jangka hayat hidupnya, right? So kedua-dua pemerhatian ni, yang ini dan yang ini bermaksud kalau kita bergerak menghampiri kelajuan cahaya, we can cover, kita boleh menempuhi jarak-jarak yang jauh di angkasa lepas dalam jangka hayat manusia lah. Jangka hayat maknanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Maksudnya kita tak perlu perjalanan yang biasanya mengambil masa ratusan atau ribuan tahun dari bintang ke bintang, boleh ditempuhi dalam tempoh hayat manusia, seorang manusia. Sekiranya kita bergerak menghampiri kelajuan cahaya, dalam kes ini 60% kelajuan cahaya. Jadi teori kerelatifan khas membuka peluang kepada penerokaan angkasa lepas, ataupun membuka peluang kepada kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil interstellar travel, perjalanan antara bintang, right? Bintang jauh kan, dan kalau kita nak menggunakan roket biasa ni memang akan ambil masa yang lama, tetapi sekiranya kita boleh bergerak menghampiri kelajuan cahaya, maka jarak yang jauh itu boleh dilintasi dalam tempoh masa yang lebih singkat, sehingga kan ia boleh ditempuhi dalam tempoh masa yang bersamaan dengan jangka hayat seorang manusia. Jadi tiada apa-apa dalam teori fizik yang menghalang daripada perjalanan antara bintang ni, right? Apa yang menjadi kekangan kita sekarang adalah sebenarnya biologi kita, right? Sifat tubuh badan kita dan juga teknologi kita. Tapi dari segi fiziknya tak ada apa-apa hukum fizik yang menghalang perjalanan antara bintang, right? Jadi dah pukul 10. Saya tahu ada kelas lepas ni, jadi kita berhenti di sini dan kita sambung pada hari Rabu nanti, right? Kalau siapa ada soalan, dan silakanlah untuk datang menjumpa saya di Makmur tahun 1, right? Just let me know that you want to come, and then we'll set an appointment, and then we can discuss further, right? Jadi terima kasih semua. Selamat pagi dan assalamualaikum.